Salam sejahtera, nama saya Ruskin Lukin, nomor metrik C24E1753. Oke, hari ini saya akan berkongsi tentang faktor-faktor kewujudan masyarakat majmuk semasa era kegemilangan Kesultanan Melaka. Oke, sebelum itu saya akan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melaka dan definisi masyarakat majmuk. Kesultanan Melaka yang diasaskan Prameswara pada awal abad ke-15 yang menjadi pusat perdagangan yang strategik dan berpengaruh di Asia Tenggara dan terkenal dengan masyarakat majmuk yang harmoni. Bagi definisi masyarakat majmuk pula ialah masyarakat majmuk merujuk kepada sebuah masyarakat yang terdiri daripada berbagai etnik, budaya, dan agama yang hidup dalam satu komuniti. Dalam konteks Kesultanan Melaka, masyarakat majmuk ini terbentuk hasil daripada kedudukan strategik Melaka sebagai pusat perdagangan antara bangsa. Pedagang dari berbagai negara seperti Cina, India, Arab, dan Eropa telah datang ke Melaka untuk berdagang. Dan mereka telah membawa budaya, bahasa, dan agama mereka di Melaka. Masyarakat harmoni ini hidup dalam suasana harmoni dan saling menghormati. Walaupun terdapat perbedaan dalam latar belakang dan budaya. Secara ringkasnya, masyarakat majmuk adalah masyarakat yang berbilang kaum dan budaya yang tetap hidup bersama dalam keadaan aman dan saling menghormati antara satu sama lain. Oke, kita masuk ke dalam pengenalan dahulu. Pada era kegemilangan Kesultanan Melaka, masyarakat majmuk memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Faktor-faktor seperti lokasi strategik, kepemimpinan yang berwibawa, sistem pentadbiran yang cekap, keberbagian etnik dan budaya, serta kepentingan agama Islam telah menyumbang kepada kewujudan masyarakat majmuk yang harmoni. Terusnya kita masuk kepada isi yang pertama, yaitu faktor politik. Oke. Pertama sekali, faktor politik memainkan peranan penting dalam kewujudan masyarakat majmuk di Melaka. Kepemimpinan yang berwibawa oleh sultan dan pembesar memastikan kestabilan dan keamanan yang menarik berbagai etnik untuk menetap di Melaka. Oke, contohnya Sultan Mansur Shah yang terkenal dengan kebijaksanaannya dalam menguruskan hubungan diplomatik dengan negara luar. Selain itu, Sultan Aliuddin Riyad Shah yang berjaya mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi Melaka. Kepemimpinan yang cekap dan berwibawa ini mencipta suasana yang kondusif untuk masyarakat majmuk berkembang. Seterusnya, sistem pentadbiran yang cekap. Struktur pentadbiran yang baik dengan majelis tertinggi dan pembesar memastikan pengurusan yang baik terhadap pelbagai etnik. Contohnya, majelis tertinggi yang terdiri daripada pembesar-pembesar utama yang membantu sultan dalam membuat keputusan penting. Selain itu, sistem pembesar 4 lipatan yang memastikan setiap lapisan masyarakat diwakili dalam pentadbiran. Seterusnya, faktor ekonomi juga telah menyumbang kepada kewujudan masyarakat majmuk yang harmoni ketika era kegemilangan Kesultanan Melaka. Yang pertama yaitu lokasi strategik di Selat Melaka. Lokasi strategik kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama telah menarik pedagang dari berbagai negara yang menyumbang kepada kewujudan masyarakat majmuk. Perdagangan yang pesat membawa masuk berbagai budaya dan etnik ke Melaka. Contohnya, pedagang dari China yang membawa sutra, tembikar, dan teh. Selain itu, pedagang dari India juga yang membawa barangan seperti rempah ratus, kain-kain, kapas-kapas, dan barangan logam. Mereka membawa dari India ke Selat Melaka. Selanjutnya, poin yang kedua bagi faktor ekonomi adalah perdagangan dan pelabuhan. Pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan antara bangsa yang menarik berbagai pedagang dari latar belakang. Hubungan perdagangan dengan negara luar memperkayakan masyarakat dengan berbagai budaya dan tradisi. Pelabuhan Melaka yang sibuk pada ketika itu dengan perdagangan rempah dan barangan lain membawa masuk berbagai etnik dan budaya di Melaka. Oke, sebagai contoh, pedagang
dari Arab yang membawa agama Islam, bahasa Arab, dan budaya Timur Tengah. Seterusnya, poin yang terakhir yaitu dari faktor sosial, itu kepelbagaian etnik dan budaya. Kehadiran pelbagai etnik dan budaya di Melaka dia mencipta masyarakat yang majmuk dan harmoni. Integrasi dan harmoni antara etnik menyumbang kepada kestabilan sosial dan perkembangan budaya. Oke, contohnya perkawinan campur antara etnik Melayu dengan Cina atau India, yang mana perkawinan ini telah membantu mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum. Selain itu, festival dan perayaan yang dirayakan bersama oleh pelbagai etnik seperti Hari Raya, Hari Tahun Baru Cina, dan Deepavali bagi mengukuhkan hubungan sosial antara kaum. Di semasa era Kesultanan Melaka, perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri memang sudah disambut oleh masyarakat Islam di Melaka. Sebab Islam ini memainkan peranan penting dalam masyarakat Melaka, dan perayaan Aidilfitri adalah satu perayaan utama yang disambut oleh umat Islam. Tetapi bagi perayaan seperti Tahun Baru Cina dan Deepavali juga disambut, tetapi secara tidak meluas seperti yang kita lihat hari ini. Sebab pada masa itu Melaka adalah pusat perdagangan antara bangsa yang menarik pedagang dari berbagai negara termasuk Cina dan India. Ini pedagang-pedagang ini mungkin membawa budaya dan perayaan mereka, tetapi perayaan seperti Tahun Baru Cina dan Deepavali mungkin tidak disambut secara besar-besaran seperti yang kita lihat dalam masyarakat modern sekarang. Seterusnya, dalam poin faktor sosial ini, kepentingan agama Islam juga tidak diabaikan. Islam ini dia memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Melaka yang menyatukan pelbagai etnik di bawah satu agama. Penyebaran Islam melalui agama dan dakwah mempunyai nilai moral dan sosial dalam masyarakat majmuk semasa era kegemilangan Kesultanan Melaka. Sebagai contohnya, masjid-masjid yang dibina sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial. Sepertinya Masjid Agung yang dipercayai wujud semasa era kegemilangan Kesultanan Melaka. Selain itu juga penyebaran agama Islam melalui perdagangan dan dakwah oleh pendakwah seperti Maulana Abu Bakar dan yang memperkukuhkan nilai moral dan sosial dalam masyarakat majmuk. Maulana Abu Bakar ini adalah seorang ulama yang hidup semasa era kegemilangan. Maulana Abu Bakar ini adalah seorang ulama yang hidup semasa era kegemilangan Kesultanan Melaka. Beliau datang ke Melaka dari Mekah atas arahan gurunya, Maulana Abu Ishaq, dan membawa sebuah kitab yang bertajuk Al-Dur Al-Manzum. Kedatangan beliau di Melaka ini dia disambut baik dengan penuh gemilang oleh Sultan Mansur Shah. Di Melaka, Maulana Abu Bakar ini dia menganjurkan pengajian di istana dan menjadi guru kepada Sultan dan para pembesar Melaka. Beliau ini memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu tasawuf dan memupukkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat majmuk di Melaka. Sebagai kesimpulannya, faktor-faktor seperti kepemimpinan yang berwibawa, sistem pentadbiran yang cekap, lokasi strategik, kepelbagaian etik dan budaya, serta kepentingan agama Islam telah menyumbang kepada kewujudan masyarakat majmuk yang harmoni semasa era kegemilangan Kesultanan Melaka. Faktor-faktor ini bukan sahaja membantu Melaka menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, tetapi juga dia menunjukkan bagaimana masyarakat majmuk dapat hidup bersama dengan harmoni dan saling menghormati. Sekian dan terima kasih dari saya.